ada kan? Okay. Sebelum saya tunjuk Wheel of Life, saya akan sedikit latar belakang Wheel of Life ni lah. Okay, Wheel of Life ni adalah satu kaedah yang telah dicipta oleh psikologis, nama dia John Mayer pada tahun 1960. 60 saya pun lahir ni. Dia sudah cipta satu kaedah ni, nama dia Wheel of Life. Adalah satu tool untuk memudahkan kita macam mana kita nak menilai kita punya keseimbangan dalam hidup kita. Okay? Dan tool ni actually diguna pakai oleh banyak ahli-ahli pakar psikologi dan juga coaches, life coaches dalam menghadapi masalah manusia lah, kan, keseluruhan manusia. Okay? Okay, sekarang saya tunjuk wheel of life. This is the wheel of life, right? Okay. Sekarang saya nak buat extension sikit lah dalam wheel of life ni. Okay. Number 1, friends and family. Okay. John Mayer perkenalkan ada 8 kategori wheel of life. 8 kategori. Okay. This is all the categories. Kita akan go through lah one by one. Yang pertama sekali, friend dan family lah. Okay. Friend dan family ni ialah kita punya keluarga, kan? Kita punya apa? Keluarga kita. Lepas tu friends dan family, rakan-rakan dan saudara mara. Significant others, significant others suami atau isteri kita. Jadi seorang perempuan, suami dia. Jadi seorang lelaki, isteri dia. Significant others lah. Bagi orang bujang tu mesti cepat kahwin lah, kan? Okay, ni yang ada significant others lah. Okay. Lepas tu personal growth. Personal growth ni ialah kita punya ilmu pengetahuan kita, termasuklah mental juga tadi, personal growth kita, ibadat kita, akhiratlah maksudnya, ibadat kita, sifat-sifat mulia pada diri kita. This personal growth kita lah. Okay. Fun and leisure. Fun and leisure is kita punya riyadha, kan? Home environment, rumah kita, anak-anak kita di rumah. Saya separatekan significant others dengan rumah tu sebab dia lain tu. Kemauan anak dan kemauan isteri lain tu, dia tak sama. Lepas tu John Mayer separatekan antara significant others dengan environment. Okay. Suasana rumah lah, maknanya termasuklah anak kita dan suasana rumah kita lah. Lepas tu career. Career ni kerjaya kalau kita bekerja, ataupun kalau kita usahawan, perniagaan kita. Okay. Lepas tu keuangan. Next is keuangan, money. Keuangan ni dia separatekan daripada career, sebab keuangan dan career lain. Berniaga dengan keuangan lain. Kita kena faham. Sebab kadang-kadang keuangan ni datang daripada investment. Dia bersewa rumah dan sebagainya kan, saham dan sebagainya. Career is business. Okay. Dan last kali, health, kesihatan. Jadi John Mayer dah perkenalkan kaedah ni, di mana untuk kita capai keseimbangan ni, we have to have a balance dalam holistic. I think walaupun benda ni diperkenalkan oleh Mas Alif kan, saya rasa kaedah ni macam saya kata dah banyak dipakai oleh psikologis around the world untuk menseimbangkan pemikiran manusia supaya mereka dapat balance. Nanti kita pun faham bila tak balance, saya cakap tadi kan, your life is miserable, your family life miserable dan sebagainya. Tapi dia come out with not only, macam saya cakap tadi, not only money and career, tapi sebenarnya dia ada lagi faktor lagi. Health is also very important factor. Leisure pun penting. Sebab kalau kita kerja tak ada leisure, tak ada riyadhah, nanti memang dah banyak berlaku. Dia affect health lah. Dia affect health. Dan dia affect you punya mental punya. Okay. So this is what we call wheel of life. So I tak nak cerita banyak-banyak. So I ada lebih kurang 10 sheet kat sini. Sekarang you all kena buat you all punya assessment pada diri you all. Interesting. Exercise yang
Masih kena minta. Masih boleh. Bagi dia lagi boleh. Cik Zul dah, Cik Zul. Zul mana? Dia nak tak? Okay, this is example apa yang kita buat Dah. I give you 5 minutes 5 minutes. Apa tu kita nak bincang pasal jawapan lah. So what I need you to do now is actually kalau ikut arahan dia, kaji 88 karakter tadi tu yang kita kat depan tu atas tu, karakter tu, kategori-kategori tu. Lepas tu kita basically kita tanya diri kita kat mana kita sekarang. Where are we at now? Okay, kepuasan kita. So the way we do it, kita lukis dekat chart ni kan macam ni kan, kalau kita rasa kat sini itu jadi. So actually macam ni kita kira ni dekat tengah-tengah ni kosong, ujung ni 10. Okay? Faham tak? So maknanya kalau kita rasa macam kategori pertama ni significant ada kan, kalau kita rasa kita dah 10, sudah 10, maknanya memang perfect. Kita dah puas hati relationship kita dengan wife kita kan. Kalau kita rasa baru 5 tu 5. Okay, sekarang ni cara kita nak buat benda ni, kaedah dia jangan fikir-fikir sangat. Jangan terlalu memikir sangat. Apa yang terlintas terus masukkan. Kalau kita fikir nanti yang kita akan buat analisa, aku rasa aku 23, aku rasa aku 24, aku rasa aku 25, tak ada. Terus masukkan. Faham tak? Boleh? Faham tak? So saya bagi you 2-3 minit lah. Sebab ni pun tak ramai orang kan. Kalau ramai sesi saya ramai. Saya nak semua buat. Jangan seorang pun tak buat. Habis tu? Apa dah habis? Jangan fikir macam mana? Jangan fikir. You're not supposed to think. You're supposed to just put apa yang terlintas. Kalau fikir nanti kita kata, wah, aku rasa fact lah dengan wife tu, tak boleh. Sebab tak jadi. Essence ni takkan jadi. Dia kena tunggu masuk. Kan? Terus masuk kan? Jangan fikir sangat. Kan? But this is supposed to be a short exercise. Okay. Siap semua? Dah? Okay, right. Now we go to next. Okay, kita buat analisa sikit lah. Okay, these are soalan-soalan yang yelah, kalau saya ada masa lama, saya akan tanya jawab satu-satu soalan ni. Seperti kita bincang, sebab kita masa tak banyak kan. So basically, these are the things yang soalan yang akan saya tanya, basically nombor 1, seimbang tak roda kita tu? Siapa yang seimbang? Tak ada orang seimbang kan? Obviously lah, memang tak akan seimbang. Yang kedua, ada tak jawapan yang terkejut pada kita? Terkejut, rupanya aku ingat aku kat mana. Sebab kita spontan kan, bila spontan ni kita terkejut dengan jawapan dia. Orang lain yang terkejut. Orang lain terkejut. Lepas tu, perasaan kita bila tengok roda tu, perasaan kita bila kita tengok benda dah, orang kata roda kita kelang kabut. Lepas tu, masa yang kita habis untuk set kategori tu, ni hanya kita yang tahu. Lepas tu, berapa banyak masa yang kita nak. Lepas tu, apa yang kita nak buat jadi skor tu di 10. So saya kata, this exercise ni kalau nak presentasi lama tau, sebab kita kena go one by one. Tapi tak apalah, go through the kind of question ni, tapi dia orang fikirlah nanti balik kali orang fikir ni. Kategori mana yang dia rasa yang patut fokus? Bagaimana ruang untuk perubahan yang kita perlu buat?
siapa yang bertolong kita? Okay. Apakah langkah pertama yang kita buat? Dan kalau ada satu perkara yang kita boleh buat untuk bagi balance, apa benda yang kita boleh buat? So these are basically questions yang basically saya akan buat discussion lah, because masa saya tak nak buat discussion lah, but saya akan tanya benda-benda itu. I think you boleh nampak lah benda ni kan? You tahu lah kan? Okay, basically sekarang ni conclusion je lah. Keseimbangan ni adalah unik bagi individu, tak sama bagi orang masing-masing. Masing-masing ada dia punya definisi keseimbangan. Okay? Kalau kita tengok carta, kalau kita compare orang sebelah, ada orang kata ni 8, ada orang kata ni 3, tak sama. Dia tak boleh kata kawan tu salah, kawan tu betul. Yang betul seimbang. Itu yang betul. Yang kedua, benda ni peribadi. Peribadi. Maknanya kalau kita nak share orang, boleh lah, kadang-kadang tak boleh share juga, pasal benda peribadi tau. Ketiga, dia melahirkan kesedaran kepada kita sejauh mana keseimbangan kita. Keempat, kita akan buat satu plan, apa yang kita patut buat. Dan kelima, dia menjadi asas untuk kita goal setting. Sebab hari ni orang banyak tak tahu goal dia. Dan benda ni kita kena buat selalu. Nilai ni kita kena selalu buat. Okay? So sama ada kita buat dengan orang yang dekat dengan kita, supaya berdapat perspektif daripada dia. Jangan buat seorang-seorang, sebab kadang-kadang seorang tak betul kita punya perspektif. Dan pastikan orang yang kita buat tu tak ada agenda tersembunyi. Ada agenda lain lah, kan? Jadi this is the conclusion lah. Jadi what action point yang you boleh buat lah daripada exercise ni. First kali, what you can do is you tengok kategori 88 tu. You dah buat kategori ni kan, you write down. You go home balik, nanti you balik, you tulis balik apa satu benda yang you harus buat dalam setiap kategori. Kalau misalnya kita dah lama tak cakap I love you to wife kita, then I have to say I love you to my wife. Kita buat time to say that. Tak. Itu satu tindakan. Kalau dah lama tak cakap I love you to husband, cakap barang ni cakap I love you to husband. Kalau hujan, kalau dah lama tak cakap I love you to your mother, cakap I love you to your mother. Itu tindakan betul. Ada 8 kategori, pilih satu kategori. Satu benda yang nak buat dalam satu kategori. Yang kedua, daripada 88 tu, pilih 3. Tadi kita pilih satu daripada satu kategori. Lepas tu dalam 8 tu pilih 3. 3 ni kita nak fokus, kan? Jangan pilih banyak-banyak. Mula saya pilih satu dalam satu kategori. Health satu, wife satu, money satu, pilih satu. Lepas tu fokus 3 tu. Lepas tu dia buat plan lah. So this is the whole objective of this exercise lah. Okay? Tapi kalau sibuk sekali sangat, what is the smallest step that you can start to do tonight? Today lah. So this is I punya presentation. Right? So you give me about 5 minutes. I nak explain sikit pasal I punya coaching punya program. Telefon ada 5 minit saya boleh. Okay. Okay, I'm a coach. First kali saya nak bagi definisi coach. Mungkin banyak orang confused sikit pasal definition coach. So I think the word this is kata definition by World Coaching punya association yang besar dalam dunia lah. Okay. Yang kedua, saya nak bagi definisi sikit perbezaan antara coach, counselor, consultant dan mentor. Okay. Okay, the word yang saya nak fokus kali adalah coach memberi galakan, sokongan dan motivasi. That's coach punya definisi lah. Dia menggalakkan, dia memberi sokongan, dia memberi motivasi. Counselor ataupun psychiatrist, dia proses penyembuhan. Orang yang sakit, dia nak menyembuhkan. That is counselor. Lepas tu consultant. Consultant dia ada kepakaran dalam satu bidang. Consultant atau advisor lah, dia kepakaran dalam satu bidang. Dan keempat, mentor.
Okay? Mentor ialah orang yang berpengalaman dan berilmu dan dia dah berpengalaman dalam satu perkara. Jadi saya bagi contoh, very simple contoh saya bagi. Nak bawa kereta, coach ialah seorang yang menggalakkan dan menyokong anda bawa kereta. Faham tak? Dia menggalak dan menyokong. Kaunselor dia akan dengar sebab apa kita tak boleh bawa kereta. Konsultan akan beritahu macam mana nak bawa kereta. Dan mentor akan bagi petua dan dia akan pimpin kita untuk buat kereta. Jadi saya kena buat expression sebab tadi Cik Zul pun mula tanya saya soalan. Coach dengan mentor apa beza? So saya explain kali tadi. Orang tak bisa apa saya buat sebagai coach kan. Sebab saya punya fungsi sebagai coach di sini. Menggalak dan menyokong. Menggalak dan menyokong. Itu fungsi saya. Okay? Tapi kadang-kadang sebagai pengalaman saya lah, perangai hidup dan perangai niaga dan sebagainya, kadang-kadang saya akan jadi mentor dan kadang-kadang saya akan jadi konsultan. Tapi fokus saya sebagai coach adalah untuk menggalak dan menyokong anda. Okay? Right. Saya buat servis sebagai business coaching. Di banyak orang tanya, apa kaedah saya dalam business coaching? Okay. Saya fokus kepada isu-isu dalaman seorang usahawan. Okay? Saya tak fokus kepada isu macam mana nak jadi kaya, for example. Macam mana nak jadi tawan, saya tak fokus. Macam mana nak dapat duit bank, macam mana nak apa tu marketing. Macam mana itu saya tak fokus. Okay? Saya fokus kepada benda-benda ni semua. Okay? Benda ni masalah tak pada seorang usahawan? Masalah ni blok. Betul tak? Benda ni semua you boleh attend banyak kursus pun, you boleh dengar banyak ceramah pun, kalau lah orang tu tak ada keyakinan tinggi, dia tak boleh pusing. Banyak mana kursus dia pergi pun, dia takkan boleh jalan kalau dia ada benda-benda ni semua. Good example tadi masa saya datang dengan saya punya anak, saya sembang dengan kita pasal kes perempuan yang YouTube famous pasal masak. YouTuber tu kan. She already made her money through as a YouTube. Tapi she has one of this problem yang menyebabkan semalam dia jerit semua ni video. She has one of this problem. Kalau you tanya I lah, I identified looking at what she has done, the problem is kat sini. Negative keyakinan tak ada, negative belief tak ada, susah berubah pun dia juga. Dia tak boleh berubah daripada orang biasa jadi selebriti. Goal setting, dia tak ada goal setting. So some of this semua dia ada. Jadi saya dah identify sebagai seorang usahawan, it's not the issue of tak ada modal ataupun tak boleh cari, tak boleh pinjam duit ataupun tak boleh marketing, tak boleh buat Facebook marketing. No. Itu semua you boleh belajar. Tapi kalau you dah belajar habis semua tu, kalau benda ni tak ada dalam diri you, you tak sangkut. Okay? So my approach as a coach is different. Okay? Kita as a coach, kita fokus pada isu-isu ni, and we want you to make changes to overcome all this issue yourself through my kaedah coaching saya lah. Okay? So macam mana saya punya proses lah yang saya buat benda ni. First kali saya akan buat satu sesi, saya panggil sesi pengenalan for about 30 minutes. Sama ada tu Zoom atau melalui telefon lah. Saya akan kena pastilah sama ada seorang tu perlu coach atau tidak. Kadang-kadang tak perlu coach, kadang isu tu Joko Maliza boleh settle lah, kan? Tapi kalau benda tu saya nampak dalam list 10 benda tu, rasa perlu coach, saya akan suggestkan coach lah. Lepas tu then we have to sit down lah, one on one lah. Sebab coaching ni is very personal. Saya boleh buat group coaching macam ni, tapi kadang-kadang dalam group coaching ni dia tak boleh nak luahkan benda yang sebenarnya dalam hati dia. So I go one on one. Okay? At least 1 hour lah, sometimes 1.5 hour I go one on one.
So dalam sesi tu kita nak kena pasti masalah. First, masalah dia, judul masalah dia takut. Takut is a problem. Takut kan dia keluar, takut nak jumpa orang lah, takut nak buat berniaga lah, takut jadi kaya lah. Masih dia takut. So kita pastikan kalau takut tu takut apa. Kita you want to find out apa isu ni. And kita nak pastikan the next, lepas dia kena pasti masalah, kita nak pastikan apa yang patut buat. His plan of action to overcome that problem. Okay. Lepas tu kita nak buat plan tindakan. This biasanya dalam satu sesi pertama kita boleh buat dah benda ni. Okay. Lepas tu sesi kedua dan seterusnya, what we going to do, kita akan review balik plan tindakan tu. Lepas tu kita nak kena pasti why kita tak dapat, why that person tak dapat capai. Kalau dia kata dia nak buat A, B, C, kalau dia tak dapat A, kenapa dia boleh buat benda A? Apa yang stopping him from doing A? Sampai dia boleh buat benda tu. Tadi ada satu, tadi orang tanya ni, boleh pasti kau boleh buat tu? Yes, saya kata. The way we are trained with our clients, whatever problem yang you identify, so far I bisa selesai 100%. Bukan nak cakap besar lah, 100%. Sesuai. Dia akan buat apa yang dia kata nak buat, dia boleh buat. Tapi dia kena satu, the first attitude lah. Dia kena first kali acknowledge that it is a problem and he wants to change. Kalau dia tak acknowledge it is a problem dan dia tak nak ubah, tak boleh buat. Okay, sebab tu saya ada sesi discovery. Saya akan tanya lah, kamu kata kamu ada masalah betul, kamu nak ubah. Ini salah question yang saya akan tanya dalam discovery tu. Okay. Discovery ni inilah saya tak cakap kan, sebab tu saya pakai Zoom untuk telefon kan. Ada masuk ni semua one kan, jumlah dia is going to be some money there lah kan. Okay. Lepas tu sesi kedua dan seterusnya untuk target lah. Okay. So jangka masa program. Okay, saya punya approach minimum kena 4 kali. Minimum. Kadang-kadang mungkin lebih, tapi minimum kena 4 kali. Okay. Dalam 4 kali ni mungkin kita akan fokus kepada beberapa masalah. Kalau ada 10 masalah, saya rasa 4 kali dah cukup. Saya rasa banyak masalah 10 tu kan, 4 kali dah cukup saya rasa. Minimum. Tapi at least we start somewhere. We start somewhere supaya sesama-sama kita boleh progress. So kita akan fokus pada, dalam discovery tu kita akan fokus pada benda yang pokok, paling utama yang ada masalah. Kita fokus kat situ. Lepas tu kita ada minimum 4 sesi. Lepas tu saya akan buat sesi 1 minggu sekali. Sesi fasa pertama tu fokus saya dalam 9 chapter. Jadi kalau perlu sambung lagi 1 bulan. Okay. Harga saya akan beritahu masa discovery. Saya tak nak beritahu sekarang. Wah, that tricky tu. Ya, sekarang saya cakap pun nanti kata alah mahal lah, apa yang murah sangat ke apa ke. Identify problem first, you know. I want to know your problem first. Kan? Macam you sakit kan? You berapa doktor? Doktor, kucing saya ni sakit lah. Berapa harga nak operate? Kalau doktor kata, I think harga 3,000 nak tak? Oh, tak nak lah. Oh, kucing saya mati kat rumah. Betul tak? Logik kan? Ini cerita kucing lah, tak macam cerita kita lah. Kita pun sama juga. Kalau kita call doktor, saya cakap appendix lah, berapa operate? Oh, appendix kawan-kawan 4,000, 5,000. Oh, tak jadilah. Tu, rumah melumpur lah. Betul tak? Psikologi manusia kan, macam harga tu tak jadi kan. Tapi bila dah jumpa doktor, nak dah sakit kan. Bukanlah maksud saya macam tu. Is I'm honest. I Zoom for 30 minutes. You tell the problem. Kalau I rasa you perlu coach, go ahead. Kalau rasa macam saya, kalau rasa problem you ni, you kena jumpa Cik Zul daripada SABC. You jumpa, you settle masalah you. Saya cakap, I jumpa Cik Zul. Jumpa Wan Liza, settle masalah you. Jumpa saya pun tak guna. Sebab problem you simple je. You tak kerti buat cash flow. Jumpa Wan Liza, jumpa saja buat cash flow. Tapi kalau you dah kerti buat cash flow, dah jumpa bank, tapi malas nak buat, masih tak tahu lagi kat mana problem ada, maybe I can solve. I can see the problem kat situ. Kan? Right? Alright. This is my number. You will take down. Dan message saya bila nak buat Zoom dengan saya. Lepas tu, saya pun buat satu group lah. Saya invite you all lah dalam group ni. How I approach dalam group ni basically macam ni.
Kalau you rasa macam tak ready lagi nak go one on one dengan I, you message saya dalam group ni. Then I will see what I can do. Oh, Okay? online coaching eh? Online lah. Group lah. Jadi, tapi message tu kalau boleh janganlah post dekat group. You direct message dengan I. Sebab kalau you post kat group, takut orang lain nampak. Orang lain nampak kan, takut komen orang lain pula kan, you tak boleh terima. Sebab I cakap kat situ, group moderation cakap respect orang lain punya opinion lah kan. Tapi takut nanti salah faham ke apa kan. Nanti kan dia letak problem kan datang berbagi. Tahu lah kan. Sebab you pun tak kenal orang tu siapa kan. Sebab group ni actually I mau buka kan. Belum dia fikir nak buka. Tapi I nak buka juga lah. But I nak fokus pada individu. Kalau you memang ada benda yang you nak rasa macam nak dekat pandangan I, you just shoot the message tu dulu lah direct pada I, dan I akan jawab lah. Tapi jangan expect I jawab cepat lah kan. Sebab ini orang kata pro bono kan. Pro bono ni saya akan jawab. Saya akan cuba jawab. Tapi kalau ramai yang tu akan masa sikit lah. Maybe then you can see how I punya approach as a coach lah. How I approach and kalau dia rasa happy lepas tu nak go one on one, by all means you can go one on one. Tapi for the time being, just masuk group ni dan saya akan buat sometime Facebook live untuk group ni orang. Saya akan buka keluar. Kalau tak ada untuk orang group dia, saya akan buat live on certain topic. Tadi bit of live, ada certain thing lah. Kita punya yang saya rasa you all saya bagi tool macam ni, you all balik, you all boleh buat tool dulu kan. Start discovery certain issue on yourself. So okay, itu sajalah hypothesis ni. Okay. So, thank you.